Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Cikgu Su dalam channel Zaratul Zarul. Selamat datang ke channel Cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita untuk subjek RBT tingkatan 1. Kita masih lagi dalam bab 1 iaitu pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Tajuk kita kali ini ialah 1.2 iaitu kepentingan reka bentuk dan teknologi. Apa tujuan utama reka bentuk? Kenapa reka bentuk ni wujud? Adalah untuk dijadikan asas dalam penghasilan produk sebenar yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Tujuan reka bentuk ni sebagai asas untuk mencipta sesuatu benda yang memberi manfaat kepada kita. Reka bentuk produk sepatutnya boleh memberi kebebasan kepada pengguna untuk memilih menggunakan produk atau perkhidmatan mengikut citarasa, kemampuan dan keinginan mereka. Banyak kepentingan yang tertumpu kepada kita lah sebagai pengguna, masyarakat dan negara. Apa-apa saja barang yang kita guna apa-apa saja barang yang kita guna pada hari ini sebenarnya telah diilhamkan oleh seseorang. Oleh itu, jika anda mahu sesuatu produk, zahirkannya dalam bentuk perkataan, lukisan atau lakaran. Tahukah anda bahawa televisyen bukan dicipta oleh seorang pencipta? Sebenarnya televisyen dicipta oleh beberapa orang pakar ilmu dalam bidang elektronik, gelombang radio, kaca, elektrik serta reka bentuk. Jadi semua orang memainkan peranan, semua orang. Kalau kamu sebagai pereka bentuk, mainkan peranan kamu. Contoh satu hari kamu jadi pakar dalam bidang elektronik, ada peranan kamu lah. Kita tengok kepada tajuk 1.2.1 iaitu senarai kepentingan reka bentuk dan teknologi. Kenapa reka bentuk dan teknologi ni penting kepada kita? Kehidupan kita pada hari ini tidak boleh dipisahkan daripada reka bentuk dan teknologi. Sebab apa? Sebab dapat memberi keselesaan. Bila ada reka bentuk dan teknologi, kita akan menjadi lebih selesa, ada kemudahan dan kesenangan dalam kehidupan kita. Tengok, semua mudah. Mau berjalan, PKK naik kereta. Kalau dulu jalan kaki, Semua tu adalah ada kaitan dengan reka bentuk dan teknologi. Antara kepentingan, kepentingan reka bentuk dan teknologi. Tengok sini. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama, menyumbang kepada perkembangan teknologi moden. Sekarang banyak persaingan. TV makin lama makin nipis, makin besar, macam-macam LED, LCD. Sekarang ada Android TV lagi, macam-macam lah. Menyumbang kepada pembangunan sosial, sains dan perniagaan. Manusia lebih bersosial. Sekarang tengok telefon kamu, WhatsApp. Boleh bersosial, boleh berkontak, boleh berhubungan dengan orang yang jauh. Pembangunan sains, orang akan kaji setiap alatan, setiap bahan yang digunakan, apa teknologi yang digunakan, dan membangunkan perniagaan. Orang yang buka bisnes makin lama makin banyaklah, makin berkembang. Yang ketiga, memenuhi kehendak individu dan masyarakat. Macam kita lah individu. Kita sentiasa mahukan sesuatu yang lebih selesa, yang lebih canggih, yang memudahkan kita. Dan sama juga lah masyarakat. Kita adalah dalam kalangan masyarakat.
Okey, kemudian memudahkan urusan kerja melalui pengubahsuaian. Semua kerja kita jadi mudah. Sekarang PDPR. Kalau tak ada telefon, macam mana kita mau belajar? Ya, terpaksa menunggu sekolah buka. Okey, seterusnya memupuk nilai invensi, inovasi dan kreatif. Ini kita akan masuk nanti tajuknya. Invensi tu apa? Inovasi tu apa? Ya, kreatif ni ialah menghasilkan sesuatu yang kreatif, ya. Okey, dan membuka laluan kerjaya dan pekerjaan. Apabila banyak bidang dibuka, maka banyaklah kerjaya yang dibuka, memberi peluang kerja kepada kita, kepada masyarakat. Okey. Okey, banyak kepentingan ya, mengikut bidang. Kita tengok apa bidang yang berkaitan. Yang pertama ialah bidang industri. Industri ni ialah kewangan, mesin, pembinaan, penghilangan dan perlombongan. Kejuruteraan, bangunan, penjagaan alam sekitar, kejuruteraan awam, bahan, biokimia, bioperubatan, elektrik, elektronik, kimia, komputer, semualah sampai petroleum. Okey. Okey, kepentingan dalam kesihatan dan keselamatan. Inilah bidang-bidang. Ini bidang, ini sub bidang. Maksudnya dalam bidang kesihatan, inilah ada anak-anaknya. Bioinformatik, bioteknologi, farmaceutical dan sampai pakaian. Okey. Dalam bidang maklumat dan komunikasi, ada bidang grafik, ada komunikasi, ada pengimejan dan muzik. Dalam bidang kediaman, ada bidang peralatan di rumah. Sehinggalah semualah ni. Ya. Terusnya bidang olahraga dan rekreasi. Inilah semua pengangkutan, sains gunaan, ketenteraan. Nampak ketenteraan. Bila kamu masuk bidang ketenteraan, pecahannya mungkin pakar bom, pakar buat bom. Mana tahu ada minat buat bom? Masuklah bidang ketenteraan. Okey. Kita masuk kepada peranan reka bentuk 1.2.2, iaitu peranan reka bentuk. Apa peranan? Peranan ni apa? Fungsi atau tugas. Apa fungsi reka bentuk? Reka bentuk bukan sahaja dapat memberi manfaat kepada pengguna, malah menguntungkan pengeluar. Siapa pengeluar? Yang menciptalah. Yang mencipta produk tersebut. Dia menguntungkan kita dan juga menguntungkan pengeluar, ya, atau mereka lah yang menyediakannya. Okey, dengan adanya rangkaian antara permintaan dengan pembuat, reka bentuk akan menjadi lebih canggih, murah dan mudah. Ya, setiap orang ada peranan. Pembuat, pereka, ya. Jadi benda tu, produk tu akan jadi lebih canggih, lebih murah dan lebih mudah. Penggunaan teknologi akan semakin meningkat, ya, dan taraf kehidupan masyarakat menjadi semakin baik. Contoh telefon lah, contoh mudah. Kamu kan selalu guna telefon, ya. Semakin lama permintaan semakin tinggi dari pengguna, jadi pembuat pun akan ramai. Okey, dan handphone menjadi lebih canggih, jadi lebih murah dan menjadi lebih mudah digunakan. Ya. Kita tengok peranan-peranan. Yang pertama, peranan sebagai individu. Tugas seorang individu ialah memberikan kebebasan memilih kepada pengguna mengikut kemampuan dan keperluan. Menjadikan pengguna lebih kreatif, mudah melakukan tugas dan menerima manfaat daripada sumber alam ciptaan Tuhan. Inilah sampai sini, ya. Aku rasa kalau kamu baca, boleh fahamlah ni. Okey, tugas sebagai masyarakat, peranan sebagai masyarakat.
kita ni pun sebagai masyarakat ya, melindungi dan memelihara etika sosial. Kalau ber-WhatsApp tu, jagalah etika kamu, adab kamu ya. Menyokong, melindungi dan mempelbagaikan etika budaya, melahirkan nilai-nilai estetika sampailah membentuk masyarakat yang lebih bertamadun dan berdaya maju. Okey, peranan pengeluar. Pengeluar ni kilanglah pembuat dan peranan negara. Mengeluarkan produk berjenama negara. Apa produk berjenama negara? Siapa tahu? Kereta berjenama negara apa? Proton, Pro2 ya. Okey, melindungi hak cipta rakyat, meningkatkan pendapatan negara sampailah menjadi penanda aras sebagai negara maju. Okey. Sampai sini saja pelajaran kita hari ini. Okey, ada soalan boleh bertanya cikgu. Kalau tidak faham, cikgu akan jelaskan balik. Ya. Okey, sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera.